الله ربنا وبالإسلام أحيانا وعلمنا بأن نبقى لدين الله أعوانا تجمعنا بنور هداه إخوانا وخلانا وأترعنا متى ضمئات بنا الأرواح إيمانا رسول الله ربنا وبالإسلام أحيانا وعلمنا بأن نبقى لدين الله أعوانا تجمعنا بنور هداه إخوانا وخلانا وأترعنا متى ضمئات بنا الأرواح إيمانا نهلنا منه شرعتنا وأعلينا به الشانا فلم نظلم ولم نغدر ولم نستعل طغيانا نهلنا منه شرعتنا وأعلينا به الشانا فلم نظلم ولم نغدر ولم نستعل طغيانا رسول الله أسوتنا على المنهاج وصانا لأجل الحق كم بذلا وكم قاسى وكم عانى وكم قد ذاق في ألم من الإيذاء ألوانا فلم يخنع ولم يخضع ولم يركع وما الله أسوتنا على المنهاج وصانا لأجل الحق كم بذلا وكم قاسى وكم عانى وكم قد ذاق في ألم من الإيذاء ألوانا فلم يخنع ولم يخضع ولم يركع وما لانا رشيد الرائي إن عصفت رياح الظلم طوفانا حكيم حير الدنيا بسحر القول تبيانا رحيم إن مضى وقضى بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين وبه نستعين ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم الحمد لله الذي من على من يشاء من عباده بطلب العلم الشرعي وذلك فضل الله يؤتيه من يشاء والله ذو الفضل العظيم وصلى الله وسلم على القائل من يرد الله به خيرا يفقه في الدين وعلى آله وصحبه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين أما بعد فقد قال الله تعالى في كتابه الكريم بعد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم يرفع الله الذين آمنوا منكم والذين أوتوا العلم درجات وقال النبي صلى الله عليه وسلم من سلك طريقا يلتمس فيه علما سهل الله له به طريقا إلى الجنة وحييكم بتحية الإسلام تحية مباركة من عند الله وهي السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. Alhamdulillah, sedang pendengar penonton ibu bapa yang dikasihi dan juga yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala sekalian. Masih kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala lagi dengan taufiknya, hidayahnya dapat kita berada lagi dalam ruangan sunnati untuk kita mempelajari akan hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam bersama, yang mana pada kali ini kita masih bersama lagi dengan kitab iaitu Syama'il Muhammadiyah bagi Al-Imam At-Tirmidzi rahimahullahu ta'ala. Sedang pendengar, ikhwan, akhwat yang dikasihi dan juga yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa ta'ala sekalian, apabila kita sebut kata
mempelajari akan hadis Nabi SAW, ketahuilah bahawa dalam kita mengaji hadis Nabi SAW, hadis-hadis yang kita dengar itu tu, kita adalah kena belajar kepada dua bahagian. Satunya, kita belajar untuk nak faham akan hadis Nabi SAW ataupun faham hadis Nabi SAW. Seperti mana seorang ulama hadis yang namanya Ali bin Al-Madini rahimahullahu ta'ala, yang mati pada tahun 234 Hijrah sebagai salah satu tokoh ulama hadis, yang dia sebut kata at-tafaqquh fi ma'anil hadis nisful ilmi wa ma'rifatur rijali nisful ilm. Sesungguhnya memahami akan makna-makna hadis Nabi SAW adalah separuh ataupun setengah daripada ilmu semua. Dan juga yang keduanya, wa ma'rifatur rijali nisful ilmi, mengenali akan penrawi-rawi hadis, mereka yang riwayat hadis Nabi SAW, di dalam sanad hadis itu adalah separuh ataupun setengah daripada ilmu juga. Dengan sebab itu, sedang pendengar, ibu bapa yang dikasihi sekalian, hadis yang kita belajar setiap minggu ataupun majlis mana-mana pun yang kita belajar hadis Nabi SAW, pasti dia kena ada dua ini. Yang pertama sekali, sebelum kita nak memahami akan hadis Nabi, kerana sebelum kita nak buat faham hadis Nabi dan juga kita nak menggunakan dia, sama ada dari segi hukum ataupun faham untuk kita amalkan dia itu, pasti kita kena ma'rifatul rijal dulu, mengenali akan penrawi-penrawi hadis yang telah diriwayatkan hadis itu sampai kepada kita. Kita kena tahu dulu kata hadis itu adalah hadis yang sahih ke tidak sahih. Kerana tujuan asasi dalam kita nak mengenalkan ma'rifatul rawi ataupun ma'rifatul rijal adalah tujuannya kita nak tahu kata bagaimanakah peringkat ataupun kesahihan hadis itu, adakah dia adalah hadis yang sahih ataupun dia adalah hadis yang hasan ataupun dia adalah hadis yang dhaif, sehingga seterusnya sampai kepada peringkat palsu yang tidak boleh digunakan. Kerana hadis yang kita boleh nak mengamalkan dia, pasti kena adalah hadis yang sahih dan juga kena adalah hadis yang hasan. Kena adalah hadis yang hasan sahaja. Seperti mana kita telah belajar di dalam kitab Syama'il Muhammadiyah ini, beberapa hadis yang sahih dan juga beberapa hadis juga yang kita terjumpa bahawa dia adalah hadis yang tak sahih daripada Nabi SAW. Sama ada hadis itu dia tak sahih dengan sebab penrawi yang lemah ataupun dengan sanad yang putus. Kerana di dalam sanad hadis Nabi SAW, dia ada nama-nama para rawi yang mana mereka ambil daripada tok guru dia ambil daripada tok guru dia sekali lagi, sehingga sampai kepada sahabat, dan juga sahabat dengar hadis itu daripada Nabi SAW. Dengan hadis itu daripada Nabi SAW. Dengan sebab itu, pasti kita kena cek dulu kata rawi nak rengan sore-sore dalam sanad itu sahih ke tak sahih. Kalaulah dia tak sahih, kita tak pasti kena memahami akan isi ataupun mutun hadis, isi hadis, kandungan hadis yang berada di dalam hadis itu yang kita telah jumpa bahawa dia adalah hadis yang tak sahih daripada Nabi SAW. Kerana hukum yang kita boleh diambilkan menggunakan pasti kena mari daripada hadis yang sahih daripada Nabi SAW. Kerana orang yang beri hukum, orang yang boleh menentukan hukum kepada kita adalah Allah Subhanahu wa ta'ala melalui Al-Quran dia ataupun melalui hadis Nabi SAW. Beberapa ibadat yang dia ada hukum kata wajib, beberapa ibadat yang dia ada hukum kata sunat, beberapa ibadat yang ada hukum dia kata haram,
Semua orang yang menentukan hukum-hukum itu adalah Allah Subhanahu wa taala. Dengan sebab itu kita telah tahu kata hadis Nabi SAW adalah wahyu juga. Seperti mana Al-Quran dia adalah wahyu yang telah menurunkan kepada Nabi SAW, sama juga As-Sunnah ataupun hadis Nabi SAW adalah wahyu yang datangnya daripada Allah Subhanahu wa taala juga. Wa ma yantiqu 'anil hawa in huwa illa wahyu yuha. Kerana Muhammad itu tak cakap, tak kecek daripada nafsu dia, melainkan apa yang dia kecek itu adalah benda yang telah diwahyu kepada dia daripada Allah Subhanahu wa taala. Dengan sebab itu hari ini adalah kepentingan ilmu hadis. Kalau kita tanya kata apa pentingnya ngaji ilmu hadis ataupun mengaji hadis Nabi SAW, mengaji apa? Iaitu yang pertama sekali kita mengaji untuk kita nak cek tengok kata bagaimana setiap hadis yang sampai kepada kita, yang kita dengar, yang kita berjumpa, adakah hadis itu adalah hadis yang sahih daripada Nabi SAW. Selepas daripada kita telah tahu kata hadis itu adalah hadis yang sahih, selepas daripada kita tahu, kita cek dah, kita boleh tanya kepada ulama dah kata bagaimana status ataupun perangkat akan hadis yang kita jumpa itu adalah, adakah dia sahih ataupun hasan ataupun tidak sahih. Kita pergi kepada perangkat yang kedua, iaitu fiqhul hadis ataupun fiqhu mutunil hadis. Kita usaha nak memahamikan akan makna-makna hadis Nabi SAW. Kerana itu adalah nisful ilmi, adalah separuh ilmu yang ada lagi yang kita pasti kena belajar. Dengan sebab itu sedang pendengar, pada hari ini kita di hadapan kita hari ini banyak beberapa kitab, orang panggil itu kitab yang banyak. Hari ini di hadapan kita kitab yang banyak. Kitab yang banyak, sama ada kitab tafsir, sama ada kitab hadis Nabi SAW sendiri, sama ada kitab mengenai dengan adab dan juga akhlak, sama ada kitab mengenai dengan tasawuf, sama ada kitab mengenai dengan fiqh dan juga sebagainya, kitab-kitab agama yang banyak yang ada dalam masyarakat kita. Sama juga kita pada hari ini ada orang panggil kata orang yang menyebarkan ilmu kepada kita, iaitu para asatizah, para tok guru, mereka telah membacakan hadis Nabi SAW kepada kita juga. Kita tahu juga. Dengan sebab itu pentingnya kita kena tahu kata dalam ilmu hadis dia ada disiplin dia ada kaedah dia. Sebelum kita nak terima akan hadis itu, kita kena tahu dulu. Kerana dia adalah orang panggil kata benda yang Allah Subhanahu wa taala telah letakkan jadi satu asas kepada kita. Sebelum kita nak menerimakan satu berita, satu perkataan, satu apa sahaja yang telah beritahu kepada kita, Allah Subhanahu wa taala ajar di dalam Al-Quran kepada kita sebagai orang yang beriman, kita kena cek dulu. Ya ayyuhalladzina amanu in ja'akum fasiqun binaba'in fatabayyanu. Hai sekalian orang yang beriman kepada Allah Subhanahu wa taala, jikalau adalah satu orang yang fasik, yang tak berjuh, membawakan satu naba', satu berita kepada kita, fatabayyanu, haraplah kamu itu tu cek dulu. Buat cek dulu. Orang panggil atau tengok dulu kata benda itu tu adakah dia adalah benar ataupun dia adalah benar yang tak benar daripada orang yang bawa itu. Itu adalah semua berita-berita yang bawa datang kepada kita. Hari ini kita mengikuti berita di dalam TV, di dalam surat khabar. Kita pasti kena cek dulu. Kita cek, kadang-kadang kita baca sudah. Selepas daripada baca sudah, kita tahu kata berita itu tak sahih, kita tak akan percaya. Kita tak akan percaya. Sama juga ataupun kalaulah kita ada kuasa nak cek tengok kata berita yang kita dengar itu adalah sahih ke tak sahih, benar ke tak benar. Seperti berlakunya bang di situ, berlakunya bakar di sini, kita akan cek. Kalaulah kita ada kuasa, adakah benar itu benar, berlaku bakar di situ, berlaku bang di sini,
kita akan tahu selepas daripada tu kalau dia tak benar, kita tak akan terima. Itu adalah berita yang biasa sahaja, apatah dengan apa sahaja yang datangnya daripada Nabi SAW. Pasti sangat kita kena cek dulu kata itu adalah benar ke tidak. Tapi hari ini kalaulah kita usaha untuk nak menjagakan nama Nabi SAW, kita telah memberitahu kepada masyarakat bahawa hadis ini yang disebar adalah hadis yang tak sahih. Hadis ini yang disebarkan oleh Tok Guru sore ini, mengajar sore ini, kita kata ini adalah hadis yang palsu. Mereka marah. Mereka mengatakan kepada kita kata tidak beradab kepada Tok Guru, tidak beradab kepada ulama. Soalannya, adakah kita menjagakan nama Nabi daripada hadis-hadis yang palsu, hadis-hadis yang tak sahih daripada Nabi SAW? Itu adalah tidak beradab kepada ulama, tidak beradab kepada Tok Guru. Adakah kita pasti kena beradab kepada Nabi SAW lebih daripada kita pasti kena beradab kepada Tok Guru lagi? Kerana benda yang palsu, benda yang tidak sahih daripada Nabi, pasti kita kena jaga. Kalaulah ada satu orang yang mendakwakan kata ini adalah hadis Nabi ataupun perkataan Nabi SAW, pasti kita kena jagakan nama Nabi SAW. Benar ke tak benar? Benar itu. Kerana kita tak nafikan kata nama Tok Guru, nama ulama-ulama pun pasti kita dihormati dan juga beradab juga. Tapi yang paling kita kena beradab iaitu nama Nabi SAW. Kalaulah tak benar benda itu daripada Nabi, jangan kita sana benda itu kepada Nabi SAW. Jangan kita sana benda tu kepada Nabi SAW. Kerana bahaya sangat kalaulah kita sana benda itu kepada Nabi SAW dan juga benda itu tidak sahih, tidak benar daripada Nabi. Seolah-olah kata kita telah mendustakan ke atas Nabi SAW. Dan juga dusta ke atas Nabi SAW adalah benda yang besar, benda yang berat, benda yang dosa besar berat. Iaitu Nabi SAW telah bersabda, "Man kadzaba alayya muta'ammidan falyatabawwa maq'adahu minan nar." Sesiapa yang mendustakan ke atas Nabi SAW muta'ammidan dengan secara ngajar, ataupun dalam satu hadis lagi kata kafa bil mar'i kadhiban ay yuhadditha bi kulli ma sami'. Cukup dah bagi seorang itu dia jadi orang yang mendustakan ke atas Nabi SAW. Bagaimana? Dia kecek, dia sebar setiap perkara sahaja pun yang dia dengar itu, bahkan benda itu tidak datangnya daripada Nabi SAW. Dan juga di antara benda yang kita nak mengenai dengan ilmu hadis ini yang kita nak sangatnya, iaitu kita nak mengamalkan dengan hadis Nabi SAW. Kadang-kadang kita orang yang dia mengaji hadis Nabi SAW, kita kena faham kata pasti juga kita kena faham akan ilmu hadis. Kita tak say pada hari ini mereka yang mengaji hadis tapi tak faham akan isi-isi hadis ataupun fiqhul hadis. Habis itu ulama dulu, beberapa mereka yang menjadi al-muhaddis, ulama hadis, dan juga berapa banyak juga mereka adalah orang yang jadi faqih, yang faham mengenai dengan isi-isi hadis Nabi SAW. Di antara ulama dulu, ulama hadis yang boleh satu gelaran, yang ulama letak gelaran kepada dia kata al-muhaddithul faqih. Al-muhaddithul faqih iaitu orang yang jadi ulama hadis kata, dan juga dia adalah orang yang alim mengenai dengan fiqhul hadis juga. Kerana kita kena ingat, sedang pendengar, sedang ibu bapa yang dikasihi sekalian, apa sahaja yang kita duk belajar hari ini di dalam kitab fiqh, sama ada mazhab mana-mana mazhab, mazhab Syafi'i, mazhab Abi Hanifah, mazhab Malik, ataupun mazhab Imam Ahmad bin Hanbal, itu adalah fiqh pahaman yang mereka telah
ambil daripada hadis Nabi SAW dan juga Al-Quran. Dengan sebab itu, semua fiqh yang kita belajar hari ini, sama ada fiqhul ibadat, fiqh mengenai dengan ibadat-ibadat kita, semaya 5 waktu, puasa bulan Ramadan, membayarkan zakat, mengeluarkan zakat, membuatkan haji, fiqh ibadat-ibadat itu semuanya adalah benda yang ulama telah mengeluarkan pahaman itu, buat jadi kesimpulan, dan make daripadanya Al-Quran dan juga hadis Nabi SAW. Daripada Nabi dan juga daripada Al-Quran. Dengan sebab itu, sebenarnya asas bagi kita adalah Al-Quran dan juga Sunnah. Tapi tak boleh kita nak faham hadis, melainkan kita kena faham melalui pahaman ulama. Ulama hadis dulu ramai. Sebelum nak, orang panggil kata, nak datangnya lagi Al-Imamu Ahmad, Imamu Malik, ataupun Imam Abu Hanifah sendiri pun, sebelum daripada mereka itu ada ulama dah yang ada faqih, yang ada pahaman tentang agama-agama Islam. Ada ilmu fiqh di sisi mereka, dan juga mereka adalah ulama hadis juga. Seperti Muhammad bin Muslim Az-Zuhri yang mati pada tahun 124 Hijrah. Dia adalah tok guru kepada Imam Malik rahimahullahu taala. Duduk di Madinah dia ini. Dia di antara orang yang boleh gelar oleh ulama hadis kata dia adalah al-muhaddithul faqih. Dia adalah ulama hadis dan juga dia adalah ulama fiqh juga. Dalam tubuh dia ini ada ilmu hadis dan juga ada ilmu fiqh. Dia adalah al-imam, imam yang hebat. Az-Zuhri ini adalah imam yang hebat. Hari ini kalau kita baca kitabnya Sahihul Bukhari dan juga kitab Sahih Muslim, kita akan dapat kata berapa banyak hadis yang telah riwayat melalui jalan dia, iaitu Anis Zuhri. Tok guru kepada Al-Imam Malik rahimahullahu ta'ala, mati pada tahun 124 Hijrah. Dan juga di antaranya Al-Muhaddithin Al-Fuqaha. Al-Muhaddithun Al-Fuqaha, orang yang jadi ulama hadis dan juga dia adalah ulama fiqh juga. Yahya bin Sa'id Al-Ansari yang mati pada tahun 140 Hijrah. Yahya bin Sa'id Al-Ansari dan juga dia adalah ulama dia ataupun tok guru kepada Al-Imam Malik rahimahullahu ta'ala juga. Yahya bin Sa'id Al-Ansari dia adalah seorang ulama hadis dan juga dia adalah seorang ulama fiqh yang faham, yang mahir, yang ada kepakaran mengenai dengan ilmu fiqh, bukan hanya ilmu hadis Nabi SAW sahaja. Yahya bin Sa'id Al-Qattan, kalau kita ingat, dia adalah salah satu penrawi yang riwayat hadisnya pertama dalam kitab Sahih Bukhari. Kita cuba kita ingat kata, hadis manakah yang Imam Al-Bukhari telah riwayatkan hadis itu dalam kitab dia. Yang pertama sekali dalam kitab dia, hadis apa? Dalam Sahih Bukhari. Kalau kita ingat, dia adalah hadis innamal a'malu binniyat. Innamal a'malu binniyat, sesungguhnya amalan itu duduk dengan niat, dan juga setiap orang itu akan boleh menurut apa yang dia niat dalam hati dia. Sanad hadis ni kalau kita tengoknya, Al-Imam Al-Bukhari kata dia haddatsana Al-Humaidi Abdullah bin Zubair telah memberitahu kepada aku, riwayat kepada aku hadis ini, kepada kami hadis ini, iaitu Al-Humaidi. Tok guru dia, ambil daripada tok guru dia nama Al-Humaidi. Qala haddatsana Sufyan, ambil hadis ni daripada Sufyan, iaitu Sufyan bin Uyainah. Dan juga Sufyan bin Uyainah dia kata qala haddatsana Yahya bin Sa'id Al-Ansari. Ulama hadis orang ni lah. Yahya bin Sa'id Al-Ansari yang salah satu ulama hadis yang mati pada tahun 140. Di antaranya katanya 143. Dia riwayat hadis ni. Dan juga Yahya bin Sa'id Al-Ansari ambil hadis ni daripada Muhammad bin Ibrahim At-Taimi. Muhammad bin Ibrahim At-Taimi dengar hadis ni daripada Alqamah bin Waqqas Al-Laisi. Dan juga Alqamah dengar hadis ni daripada Umar bin Khattab radhiyallahu anhu. Umar dengar hadis ni daripada Nabi SAW. Itu sanad dia. Dan juga di antara ulama hadis, dan juga dia alim mengenai dengan fiqh juga, iaitu Abdul Rahman bin Amru Al-Auza'i. Abdul Rahman
bin Amru Al-Auza'i dan juga Sufyan ibn Uyainah. Sufyan ibn Uyainah, iaitu ulama yang mati pada tahun 198 Hijrah. Al-Auza'i mati pada tahun 180 lebih. Dan juga di antara ulama-ulama yang banyak lagi, Abdullah bin Mubarak, Yahya bin Sa'id Al-Qattan. Dan juga Abdurrahman bin Mahdi, Yahya bin Yahya At-Taimi, dan juga Imam Ahmad bin Hanbal. Imam Ahmad bin Hanbal di antara ulama hadis juga, tapi jangan terlupa kata dia adalah ulama fiqh juga. Imam Ahmad kalau kita banding di antara empat mazhab, kita banding empat mazhabnya, Imam Abu Hanifah, Imam Malik, dan juga Imam Syafi'i, dan juga Imam Ahmad bin Hanbal, tidak ada ulama mana yang orang panggil kata mengapakan hadis Nabi SAW banyak lebih daripada Imam Ahmad bin Hanbal. Lebih daripada Imam Ahmad bin Hanbal. Imam Ahmad bin Hanbal dia ada sebuah kitab yang namanya orang panggil kata Al-Muwatta. Kitab dia namanya Al-Muwatta, bukan Al-Musnad. Manakala Al-Muwatta adalah kitab bagi Imam Malik. Imam Malik dia ada kitab hadis namanya Muwatta, tapi bilangan hadis, jumlah hadis tak banyak seperti kitab Musnad bagi Al-Imam Ahmad bin Hanbal yang mati pada tahun 241 Hijrah. Manakala Al-Imam Malik rahimahullah ta'ala mati pada tahun 179 Hijrah. Imam Ahmad bin Hanbal adalah ulama daripada imam empat mazhab ni yang paling alim hadis sekali, iaitu mengapa hadis banyak sekali. Kerana dalam kitab Musnad dia itu tu ada sampainya 30,000 hadis. Sampainya tu 30,000 hadis Nabi SAW. Dengan sebab itu Imam Ahmad ini kalau kita tengok, dia adalah ulama hadis. Dia adalah ulama hadis, tapi dengan masa itu dia adalah ulama fiqh juga. Dia adalah ulama fiqh juga, kerana hari ini mazhab dia adalah salah satu mazhab yang ramai orang Islam guna pakai, iaitu mazhab yang namanya mazhab Hanbali. Bahkan yang dia terkenal dengan ulama hadis, tapi dia ada fiqh bagi dia ada fiqh, dia ada faham, sehingga anak murid ambil faham itu sebar. Ambil faham, orang panggil tak ambil faham Imam Ahmad yang mengadakan terhadap setiap hadis yang dia mengapa itu, bukan hanya mengapa hadis saja, tapi dia ada fiqh, dia ada faham mengenai dengan hadis itu, yang mengajar kepada anak murid dia. Dan juga anak murid dia pun ambil faham fiqh dia itu, menyebarkan kepada orang-orang yang lain, sehingga menjadikan satu mazhab. Juga. Di antara ulama hadis yang jadi ulama hadis, tapi dia ada kepakaran mengenai kepakaran di segi ilmu fiqh juga, iaitu Al-Imam Al-Bukhari rahimahullah ta'ala, Muhammad bin Ismail Al-Bukhari, yang mati pada tahun 256 Hijrah. Al-Imam Al-Bukhari, kalaulah kita tengok dalam kitab dia, Sahih Bukhari itu tu, ulama yang kata faqhul Bukhari fi tarajimih. Faqhul Bukhari fi tarajimih. Orang panggil terjemah ataupun tajuk dalam kitab sahih dia. Tajuk-tajuk dalam kitab sahih dia yang Imam Al-Bukhari letakkan bab, nama dia gini, bab, nama dia segini, bab, nama dia gini. Nama bab yang dia letak dalam kitab sahih dia, belum dia nak tuliskan hadis Nabi SAW di bawah itu pun menunjukkan kata Al-Imam Al-Bukhari ada fiqh, ada faqih. Dia adalah ulama fiqh. Kerana dia tak letakkan satu tajuk, satu terjemah, satu bab, melainkan dia faham sungguh akan hadis-hadis yang dia akan bawa di bawah itu. Dengan sebab itu Al-Bukhari dia ada pendapat dia. Pendapat dalam fiqh, dalam mazhab dia ada pendapat dia dalam ibadat, dalam gapo banyak perkara, seperti pendapat dia kalau kita tanya Imam Bukhari dia ada pendapat balas mana dalam membacakan surah Fatihah. Dalam membacakan surah Fatihah dalam sembahyang ini adalah salah satu masalah fiqh yang telah dikhilafkan oleh ulama-ulama Islam, khususnya ulama fiqh.
Pendapat di antara mereka katakan tak wajib membacakan suratul Fatihah. Kerana Al-Quran ayat kata wa idza quri'al Qur'an fastami'u lahu wa ansitu. Dan apabila dibacakan Quran, suruh dengar. Dan makna kata kalau tu imam baca Quran, dalam semaya mengarik Isya subuh, makmum tak pasti kena baca Quran. Dan juga pendapat yang kedua yang kata wajib walau bagaimanapun setiap waktu, 5 waktu wajib kena baca surah Al-Fatihah. Di antara orang yang pegang pendapat ini iaitu Al-Imam Al-Bukhari. Kerana dia telah tulis satu kitab yang namanya Juz'ul Qira'ah Khalfal Imam. Dia himpunkan satu kitab yang namanya Al-Qira'atu Khalfal Imam, membacakan bagi orang yang duduk belakang tu imam, iaitu makmum lah. Dia menghimpunkan semua hadis yang menunjukkan kata wajib makmum walaupun semaya waktu mana-mana kena membacakan suratul Fatihah. Kita boleh dirajakkan dalam kitab Al-Qira'atu Khalfal Imam bagi Al-Imam Al-Bukhari rahimahullahu ta'ala. Habis itu Imam Bukhari kata walau waktu mana-mana pun wajib kita kena baca Fatihah. Hadis yang paling asas sekali yang dia guna kata la salata liman lam yaqra' bi Fatihatil Kitab. Tidak menjadikan solatlah bagi orang yang semaya tapi tidak membacakan Ummul Kitab iaitu suratul Fatihah. Tak sahlah semaya, mudah-mudahan kata tak sah semaya. Hadis yang dia pegang sekali ada yang kuat iaitu hadis yang mengenai dengan sebut tadi. Dan juga ramai lagi di antara ulama hadis tapi mereka adalah ulama fiqh juga. Di antaranya Abu Zur'ah Ar-Razi, Abu Hatim Ar-Razi, Muslim Ibn Hajjaj Al-Qushairi An-Naisaburi, Imam Muslim, nak murid kepada Al-Imam Bukhari, dan juga tuai kitab kepada Sahih Muslim, Utsman bin Sa'id Ad-Darimi, Abdullah bin Muhammad bin Nasr Al-Marwazi, Abdul Rahman An-Nasa'i, Imam Nasa'i pun dia adalah ulama hadis dan juga ulama fiqh juga. Dan juga Ibn Khuzaimah, tuai kepada kitab Sahih Ibn Khuzaimah. Mereka itu adalah orang panggil ulama-ulama yang jadi ulama hadis ratib dan juga jadi ulama fiqh ratib. Dan juga di antara yang saya nak pesannya hari ini dengan masa yang sikat ini iaitu ilmu hadis mengajarkan kita jadi orang yang apa orang panggil orang panggil beradab dengan masyarakat. Ajar kita ni sudah ni praktikalkan dengan ilmu hadis itu juga, mengamalkan dengan ilmu hadis itu juga. Ilmu hadis tak ajar kita panggil kata cek hadis saja. Cek hadis ataupun duk hukum demo tu kata demo ni saya hadis palsu, demo ni saya hadis palsu, demo ni tak gerti hadis, demo ni orang panggil guna hadis palsu tak sahih ataupun dhaif daripada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ataupun setengah orang yang kata fak kita adalah fak sunnah, fak mereka adalah fak tak sunnah. Itu ilmu hadis tak mengajar kepada kita. Hari ini yang kita kena tahu katanya ilmu hadis ajar kepada kita iaitu kita kena ada muru'ah, kita kena ada akhlak, kita kena ada adab. Jangan kita orang panggil kita benar hari ini kalaulah kita duduk dengan cara nak mencekkan hadis Nabi SAW dan juga sebar hadis-hadis yang sahih Nabi, nak jaga nama-nama Nabi SAW daripada hadis-hadis yang palsu, ataupun kita nak menyebarkan akan sunnah yang sahih daripada Nabi, tapi cara kadang-kadang adalah cara yang tak benar, cara yang tidak berakhlak, cara yang tidak ada muru'ah. Islam ajar kepada kita, Islam mengajarkan kepada kita kena ada muru'ah, kita kena ada adab, kita kena ada akhlak. Kadang-kadang kita menyebarkan ilmu yang orang panggil kita menyebarkan sunnah yang sahih daripada Nabi kepada masyarakat, tapi kita tidak beradab kepada masyarakat. Kita ada hujah tapi kita orang panggil benar dengan hujah tapi kita kalah dengan adab. Kita orang panggil kasarkan dengan masyarakat. Bahkan Islam ajar kita cara balas mana. Cara kita nak menyebarkan sunnah yang sahih pasti dengan kena cara yang sunnah yang sahih juga. Bukan kita menyebarkan sunnah yang sahih
tapi dengan akhlak yang bukan daripada sunnah yang sahih. Kasar orang panggil. Ataupun orang panggil atau tak ada hikmat dalam nak menyebarkan sunnah kepada masyarakat. Tidak merahmati kepada masyarakat. Habis itu hari ini kita kena ada muru'ah, kena jaga, kena beradab dalam kita nak menyebarkan akan hadis Nabi SAW ataupun sunnah dia. Jangan kita kasar-kasar. Jangan kita sampai kata saing dengan orang yang menolakkan sunnah yang sahih ataupun orang yang tak suka kepada sunnah. Jangan. Kerja kita iaitu kita nak menyebarkan sunnah sahih kepada Nabi, kepada masyarakat. Pasti kita kena guna cara yang sunnah juga. Jangan kita guna cara yang tak sunnah dalam kita nak menyebarkan sunnah Nabi SAW. Kerana itu kalaulah kita guna cara yang tak sunnah dalam nak menyebarkan sunnah, kita akan dapat bahawa seorang tak wani nak terima apa daripada kita. Walau kunta faddan ghalidhal qalbi lam faddu min hawlik. Kalaulah kita kasar, kalaulah kita kerah, kita tidak ada hikmat dalam nak menyebarkan sunnah Nabi SAW, tidak ada akhlak, tidak ada adab, tidak ada muru'ah dalam kita nak menyebarkan sunnah Nabi ini, adakah mereka itu akan nak terima apa yang kita sebar? Tak. Akan melari daripada kita kalaulah kita menyebarkan sunnah dengan cara yang keras, cara yang kasar. Lam faddu min hawlik. Orang yang tepi kamu itu akan melarikan habis. Seperti mana kalaulah Nabi SAW sebar Islam pada zaman dulu dengan cara yang keras, nescaya orang Mekah tak akan lekat dengan Nabi, tak akan masuk Islam bersama dengan Nabi SAW. Dengan sebab itu di antara juga ilmu hadis yang mengajarkan kepada kita, iaitu ajar kita ada orang panggil atau ada disiplin ataupun ada kod bagi diri. Kita tak akan nak menyebarkan, kita akan tidak orang panggil mengajarkan apa-apa yang daripada Nabi, melainkan benda itu adalah benda yang sahih sungguh. Benda yang benar sungguh daripada Nabi SAW. Apa sahaja yang tidak berasaskan daripada Al-Quran, tidak berasaskan daripada sunnah Nabi SAW, kita tak akan menyebarkan benda-benda itu. Kerana ilmu ataupun benda yang sakut dengan Islam itu adalah qala Allah, qala Rasul wa qala ashab. Adalah benda yang Allah Ta'ala katanya balas mana dalam Quran, dan juga Nabi SAW katanya balas mana di dalam sunnah dia. Dan juga para sahabat. Para sahabat ridwanullahi alaihim jami'an, mereka itu balas mana dan sebut mengenai dengan hukum-hukum ataupun benda itu. Dengan sebab itu hadirin, sedang pendengar, ikhwan sedang pendengar yang dikasihi oleh Allah Subhanahu wa taala sekalian, kepahaman ataupun fiqhul hadis dia ada faedah juga. Di antaranya kita boleh tahu kata bagaimana lafaz yang sebenar yang diriwayat daripada Nabi SAW. Isi hadis yang riwayat daripada Nabi melalui ulama-ulama hadis ataupun penerawi hadis itu tu, kita boleh tahu kata ini adalah lafaz yang marinya sungguh daripada Nabi SAW. Balah ning Nabi SAW kecek. Dan cara kecek, cara guna kalimah Nabi ni balah ning, kalaulah hadis itu adalah hadis yang sahih. Ini di antara faedah yang besar yang kita dapat daripada fiqhul hadis, faham akan hadis Nabi SAW. Dan juga di antaranya kita boleh beza, kata lafaz yang diriwayatkan oleh ulama-ulama hadis ni dia beza balah mana. Kerana ada yang ulama hadis yang mereka riwayatkan hadis dengan lafaz pesening, satunya dia riwayatkan dengan lafaz yang beza sikit, kita boleh tahu kata hak mana yang paling dekat sekali, yang paling betul sekali. Yang paling betul sekali dengan hadis Nabi ataupun lafaz daripada Nabi SAW. Di antara yang kita dapat faedah juga daripada fiqhul hadis, selepas daripada kita faham akan isi hadis itu tu,
kita boleh tahu kata gapo dia Nabi SAW suruh, gapo dia Nabi SAW larang di dalam hadis itu. Nah, Nabi suruh gapo, Nabi larang gapo. Apa yang Nabi suruh? Nah, adakah hukum dia wajib? Adakah hukum dia hanya peringkat sunat saja? Apa yang dia larang, adakah hukum itu adalah larang dalam hukum haram ataupun larang hukumnya sekadar makruh sahaja? Itu kita boleh beza apabila kita fahamnya isi hadis Nabi SAW. Kita boleh tahu fatwa Nabi royak balas mana. Kita boleh tahu hukum Nabi SAW royak balas mana. Sehingga ulama fiqh ataupun orang yang dia faham akan isi hadis Nabi SAW sungguh ni, bukan hanya ada sekadar ulama-ulama sebut dulu dak. Ulama-ulama yang sebut dulu tadi seperti Bukhari, tapi fuak-fuak sahabat pun ada mereka yang alim ilmu fiqh. Daripada kalangan sahabat sendiri pun ada ulama yang alim mengenai dengan ilmu fiqh. Kerana ulama telah bagikan sahabat-sahabat dulu tu terbagi kepada 3 madrasah, 3 sekolah dia panggil. Sekolah di Mekah, sekolah di Madinah dan juga sekolah di Iraq ataupun di Kufah. Sekolah di Kufah. Di sekolah Madinah Nabi SAW ni kita cuba tengok kata sahabat mana kata yang dia geti di segi fatwa ni. Pasal mana orang panggil kata apabila sahabat ada masalah gapa ni, mereka selalu ditanya sahabat seorang ni. Selepas daripada Nabi SAW mati dah lah. Kerana biasanya kalau Nabi ada, sahabat ada masalah gapa, mereka akan terus ditanya. Terus ditanya Nabi SAW selalu dah. Tapi selepas daripada Nabi SAW mati, katanya Al-Imam Ali bin Al-Madini kata lam yakun fi ashabi Rasulillah sallallahu alaihi wasallam man lahu suhbah yadhhabuna madhhabuhu wa yaftuna bi fatwah wa yaslukuna tariqatahu illa thalath. Tidak ada sahabat Nabi seorang mana yang orang pakai mazhab dia, pakai guna fatwa dia banyak sekali. Yang mereka 3 orang sahabat, yang pertamanya Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu anhu, yang keduanya Zaid bin Thabit dan juga yang ketiganya Abdullah bin Abbas radhiyallahu anhuma. 3 orang ni adalah orang yang paling alim mengenai dengan fiqh sekali. Abdullah bin Mas'ud adalah orang yang tahu, dia mati pada tahun 32 Hijrah. Dia mati pada tahun 32 Hijrah. Abdullah bin Mas'ud adalah sahabat yang kalau kita tengoknya dia tua sekali daripada 3 orang ni lah. Mati awal, tapi dia adalah seorang sahabat yang alim ilmu fiqh sekali. Geti orang kata geti di segi ilmu al-halal wal haram. Al-halal wal haram. Dan juga Zaid bin Thabit dan juga Abdullah bin Abbas. Abdullah bin Abbas tidak pelik lah. Kerana dia adalah terjemahanul Quran. Terjemahan Al-Quran mana tu orang yang faham Quran sekali. Orang yang faham Quran sekali, dan juga dia adalah salah satu daripada orang sahabat Nabi yang ngapa hadis Nabi SAW banyak sekali, Abdullah bin Abbas ni. Khususnya Quran adalah Nabi SAW doa kepada dia, Allahumma faqihhu fid din wa 'allimhu ta'wil. Habis tu Umar radhiyallahu anhu, semasa Umar jadi khalifah ni, dalam satu mesyuarat syura, yang mana sorak syura ini adalah sahabat yang tua, awusul lah. Tapi hari itu Umar ibn Khattab membawakan Abdullah bin Abbas masuk dalam mesyuarat kali itu. Orang pakai pelak belakang. Tapi hari itu Umar nak menunjukkan kepada dia tahu kata hebatnya faham Abdullah bin Abbas yang ada pada Al-Quran. Sehingga Umar tanya kata inna anzalna in idza ja'a nasrullahi wal fath, faham dia balas mana? Faham dia balas mana? Dia royak. Sehingga orang mengejutkan. Kejut. Kejut. Dan juga daripada 3 orang ni ada anak murid buat dia. Di antara orang yang ada anak murid banyak sekali, ambil ilmu dia, iaitu Zaid bin Thabit, anak murid ramah. Zaid bin Thabit, anak murid dia ramah di Madinah, iaitu Sa'id Al-Musayyib mati pada tahun 90 Hijrah, Urwah bin Zubair, dan juga
Sulaiman bin Yasar, Ubaidullah bin Abdullah bin Mas'ud. Fak mereka seorang ni. Fak mereka dia ini adalah ulama fiqh, ulama hadis dan juga ulama fiqh di Madinah. Selepas daripada fak dia, tok guru fak dia Nabi. Kita gambar molek. Tok guru dia Nabi. Dan juga 3 orang hak paling alim sekali di segi fiqh, Abdullah bin Abbas, Zaid bin Thabit, Abdullah bin Mas'ud. Zaid bin Thabit anak murid dia ramai, tapi anak murid dia hak paling hebat ilmu hadis dan juga ilmu fiqh dia banyak sekali. 12 orang tadi sebut tadi. Daripada 12 orang tadi, Sa'id Ibn Musayyib dan juga orang-orang lagi itu ada anak murid dia juga. Iaitu Ibn Shihab Az-Zuhri. Tadi yang kita sebut tadi, yang mati pada tahun 124 Hijrah, tu pada Imam Malik, Yahya bin Sa'id Al-Ansari. Dan juga orang-orang lagi. Ni generation yang ketiga ni orang kira. Zaid bin Sabit anak murid kepada Nabi, Sa'id Ibn Musayyib dan juga fafak dia anak murid kepada Zaid, dan juga anak murid daripada Sa'id fafak dia itu Ibn Shihab Az-Zuhri, Yahya bin Sa'id Al-Ansari. Dan juga daripada Az-Zuhri dan juga Imam Malik dan juga Yahya bin Sa'id Al-Ansari tadi, timur fafak anak-anak murid dia pula iaitu Imam Malik bin Anas, dan juga orang-orang lain lagi. Dan juga orang-orang lagi. Ini orang panggil madrasah Madinah, orang panggil sekolah Madinah. Dan biar tok guru dia besar sekali Nabi. Dan juga Zaid bin Sabit. 3 orang ni apanya kita tengok malam lagi. Zaid bin Sabit duduk di Madinah. Abdullah bin Mas'ud selepas dia Nabi mati dia pergi kepada Iraq, Kufah, sebar ilmu di sana. Abdullah bin Abbas pergi kepada Mekah, sebar ilmu di Mekah. Habis itu 3 sekolah ni lah. Sekolah di Mekah, ketua dia anak murid Nabi Abdullah bin Mas'ud, Abdullah bin Abbas. Di Madinah ketua dia anak murid Nabi iaitu Zaid bin Thabit. Dan juga di Kufah ataupun di Iraq, tok guru dia sebagai anak murid Nabi iaitu Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu anhu. Kita pergi kepada madrasah Iraq juga, Kufah pula. Tok guru dia iaitu Abdullah bin Mas'ud. Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu anhu, yang mana Umar harta dia. Dan juga Uthman, masuk Uthman sendiri je. Masuk Uthman juga. Anak murid dia selepas daripada dia mengajar di Iraq, di Kufah, anak murid dia yang sebar ilmu dia, ambil ilmu dia, sebar ilmu dia, seperti Alqamah An-Nakhai mati pada tahun 60, Aswad bin Yazid An-Nakhai, Masruq bin Ajda' dan juga orang-orang lain lagi. Tu anak murid dia. Anak murid Abdullah bin Mas'ud. Dan juga dari anak murid Abdullah bin Mas'ud juga Al-A'mash Sulaiman bin Mahran yang mati pada tahun 148 Hijrah. Al-A'mash ni Allahu Akbar, ulama hadis yang hebat. Abu Ishaq Amr bin Abdullah Sabi'i yang mati pada tahun 129 Hijrah. Selepas daripada A'mash, anak murid A'mash pula pia Sufyan bin Sa'id Al-Thawri, ulama hadis yang hebat, mati pada tahun 161 Hijrah. Yahya bin Sa'id Al-Qattan, wapa Yahya bin Sa'id Al-Qattan 168 atau 78. Dan juga orang-orang lain lagi. Orang-orang lagi. Ini madrasah orang panggil madrasah Kufah. Madrasah tu Al-Kufah di Iraq. Madrasah sekolah yang ketiga iaitu sekolah di Mekah. Pia atau email dia ataupun orang panggil tok guru dia yang besar di Mekahnya selepas daripada Nabi mati, iaitu anak murid Nabi yang namanya Abdullah bin Abbas radhiyallahu anhu, yang mati pada tahun 97 Hijrah di Taif, jauh daripada Kufah, daripada Mekah lebih kurangnya 90 sampai 80 kilo. Anak murid Abdullah bin Abbas ni pia Atha bin Abi Rabah. Kebanyakan anak murid dia ni ulama-ulama tafsir hebat. Atha bin Abi Rabah, Ikrimah, Tawus bin Kaisan, Mujahid bin Jibr, Sa'id bin Jubair, dan juga orang-orang lagi. Orang-orang lagi. Orang yang hebat sekali iaitu Amr bin Dinar. Amr bin Dinar adalah orang yang paling alim sekali, dan juga Abdullah bin Abbas kasih sekali. Selepas daripada fak dia itu tu, anak murid dia fak dia pia pula Ibn Jurayj, Sufyan ibn Uyainah, di antara anak murid dia. Dan juga
selepas daripada tu ramailah anak-anak murid dia yang jadi anak murid kepada jalannya orang panggil Madrasatu Makkah. Ketua dia iaitu orang panggil kata Abdullah bin Abbas radhiyallahu anhuma. Habis tu Nawawi kata tak cukup bagi orang yang mengaji fiqh tapi tak mempelajari hadis Nabi, tak boleh juga. Kerana asal faham fiqh itu ambil daripada hadis dan juga Al-Quran. Ya, Quran tak apalah, Quran ni orang panggil sahih rapasin dah. Tapi daripada hadis Nabi SAW pasti kita kena cek dulu. Pasti kita kena cek dulu kata benar itu sahih ke tak. Barulah kita boleh ambil faham, mari guna, mari amal dengan dia. Habis itu katanya siapa kata nama apa? Sufyan Ats-Tsauri ke siapa kata tak ingat. Katanya Sufyan bin Uyainah yang mati pada tahun 98 Hijrah, dia kata law kana al-amr biyadina biaidina la darabna bil jarid kullu muhaddithin la yashtaghilu bil fiqh wa kullu faqihin la yashtaghilu bil hadith. Kalaulah orang panggil fak kami ada kuasa akan ambil satu kayu bergodeh kepada orang yang duk bergaduh mengaji fiqh tapi tak mengaji hadis, dan juga orang yang duk bergaduh mengaji fiqh tapi tak mengaji hadis juga. Orang yang mengaji hadis tak bergaduh mengaji fiqh, tak gerti fiqh, ataupun orang yang mengaji fiqh tapi tak gerti hadis akan tibuk, akan godeh dengan kayu. Kerana kedua-dua ini adalah penting. Penting yang kita kena ada ilmu asas, khususnya kepada orang yang jadi para asatizah, para ustaz-ustaz, para tok guru kena gerti ilmu fiqh dan juga ilmu hadis Nabi SAW. Dan juga ilmu hadis dia ada dua, seperti mana kita sebut tadi, kena gerti dalam cara kita nak cekkan hadis-hadis Nabi SAW, dan juga selepas itu barulah kita buat faham akan isi hadis yang sahih itu daripada Nabi SAW. Itulah kita pada hari ini, rasanya cukuplah. Kita tak masuk isi, nanti kita masuk isi pada minggu depan mengenai dengan kitab Syama'il Muhammadiyah bagi al-Imam Tirmidzi rahimahullahu taala. Kita akan sambung pada minggu depan insya-Allah dalam siri yang ke-23 lagi lah, kerana kita tak masuk isi lagi pada hari ini. Kita cukup sekadar insya-Allah. Wafaqanallahu wa iyyakum lima yuhibbu wa yarda. Wa sallallahu ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. وبالإسلام أحيانا وعلمنا بأن نبقى لدين الله أعوانا. تجمعنا بنور هداه إخوانا وخلانا وأترعنا متى ضمئات بنا الأرواح إيمانا. رسول الله ربنا وبالإسلام أحيانا وعلمنا بأن نبقى لدين الله أعوانا. تجمعنا بنور هداه إخوانا وخلانا وأترعنا متى ضمئات بنا الأرواح إيمانا. نهلنا منه شرعتنا وأعلينا به الشانا. فلم نظلم ولم نغدر ولم نستعل طغيانا. نهلنا منه شرعتنا وأعلينا به الشانا. فلم نظلم ولم نغدر ولم نستعل طغيانا. رسول الله أسوتنا على المنهج